Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar chapter linear law ataupun hukum linear. Sebelum cikgu start topik ni, cikgu nak beritahu kat mana soalan akan keluar untuk chapter ni. Okey, biasanya chapter ni akan keluar dekat paper 1 dalam 1 hingga 3 soalan. Maksimum dia boleh keluar 3. Dan juga dia akan keluar dekat paper 2 Dia keluar dekat 1 soalan saja. 1 soalan, tapi 1 soalan tu 10 markah. Okey, yang ni biasanya 1 soalan dia boleh jadi 2, 3 ataupun 4 markah. So total ni biasanya setiap tahun dalam 6 hingga 8 markah untuk topik ni. Daripada paper 1. Paper 2 memang confirm akan keluar, tapi kau boleh pilih sama ada kau nak jawab ataupun tak. Okey, untuk chapter ni bagi cikgu wajib lah korang jawab untuk paper 2 sebab sangat-sangat mudah untuk dapat dengan markah. Sebelum kita start pergi ke modul, cikgu nak bagi introduction sebab kau perlukan knowledge daripada PT3, especially daripada form 2 dan form 3. Masa form 2 dulu kau ada belajar tentang gradient, kecurunan M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, cikgu bagi introduction sikit untuk ni. So kita tahu kalau graph tu line dia macam ni, dia naik ke atas, tak kisah macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Ini maksudnya M dia adalah sama dengan positif. Maksudnya gradient dia boleh jadi 1, 2, 0.5, asalkan nombor tu adalah nombor positif, itu ada. Okay, kalau graph tu macam ni, M dia adalah equal to 0. Dia tak ada gradient gradient dia equal to 0. Last kali kalau macam ni, graph dia turun ke bawah, macam ni ke, tak kisahlah macam mana, M dia sama dengan negatif. Ingat ni ke atas M dia positif, ni 0, ni negatif. So formula dia adalah y2 tolak y1 bagi dengan x2 tolak x1. Lagi satu, tu korang belajar masa form 2. Masa form 3 korang belajar y equal to mx plus c. Ni pun korang kena ingat boleh Kalau dah ingat, bagus lah. So ini adalah dia punya gradient, kecurunan tadi. Korang boleh dapat daripada formula kat atas tu. Ini adalah y-intercept. Apa y-intercept y-intercept adalah benda ni, sorry. Y-intercept adalah value dekat sini, kat mana line tu cuts ataupun potong y-axis. Ni adalah y-axis, ni x-axis. So contohnya ini adalah 3 So kita tahu C dia sama dengan 3. Kalau gradient dia, kita calculate gradient dia bagi koordinat kat sini. Dia bagi koordinat, contohnya dekat sini, ni adalah 5, 4. Okay, kita nak buat equation of straight line. Ni adalah equation of straight line ataupun persamaan garis lurus. Macam mana? Cikgu ada ni je information dia bagi So kalau kalian tahu, bila dia tulis kat sini 3, kat sini 3, ini maksudnya kita tahu koordinat dia adalah, koordinat dia x dia mesti 0 kat sini, 0, 3. So kita cari dulu dia punya M, sebab C dia kita dah ada. So kita buat M sama dengan y2 minus y1. Okay, cikgu tulis dulu formula x2 minus x1 So ni x1 y1, x2 y2. So yang y2 minus y1 4 tolak 3 bahagi dengan 5 tolak 0. So bila korang calculate dapat 1 over 5. Okay, so soalan dia nak, so kita tahu nombor yang adalah nombor positif. Kita tahu graf ni dia naik ke atas, sebab tu jawapan dia mesti positif. Kalau kau dapat negatif salah. So y equal to mx plus c, kita tahu M dia. Jadi kita tulis baik y sama dengan M dia adalah 1/5 x dia x tambah c tadi 3, positif 3 So ini equation of straight line. Ingat equation of straight line korang, apa guna dia? Equation of straight line guna dia, kalau cikgu ada x, cikgu boleh cari y. Ada y, boleh cari x. Macam cikgu nak tahu apa value y dekat sini.
kat sini kan. Sorry, cikgu nak tahu value X kat sini. Exactly dekat point ni. Tapi kita tahu dekat sini, dekat height ni, Y dia 0. Y dia mesti kosong sebab ni dekat X axis. X dia cikgu tak tahu berapa. Cikgu tak tahu berapa X dia. So kita boleh pakai equation of straight line. Tu kepentingan equation of straight line. Kau boleh cari coordinate, boleh cari X when Y is given ataupun vice versa. So kita tahu Y dia 0, kita masukkan kat sini 0 sama 1/5 X plus 3. Kita solvekan benda ni. Okay, jap. 3 pindah sini, negative 3 equal to 1/5 X. 5 pindah ke sebelah kiri jadi X equal to negative 15. Okay, graf cikgu tak berapa tepat lah. Tapi korang dapat point dia. So kita tahu dekat sini X dia negative 15 Okay, boleh? Alright, so baru kita nak pergi ke modul. Okay, benda ni kena tahu dua ni. Yang paling penting formula yang pertama, formula gradient. Second adalah equation of straight line, y equal to mx plus c. Alright, kita nak pergi ke modul. Okay, ni modul cikgu akan send kat korang. Kau boleh tengok dekat WhatsApp ataupun kau punya Google Classroom. Okay, chapter linear law. Linear law basically kau nak tukarkan chapter ni adalah kita nak buat apa chapter ni? Kita nak tukar graf-graf yang pelik. Contoh kita ada satu graf. Graf ni macam ni. Kita nak tukar kepada graf yang linear. Linear maksudnya straight. Boleh. So contoh graf tu, graf ni kuadratik kita tukar kepada straight line. Graf cubic, contoh kita nak tukar kepada graf straight line pun boleh. Itu yang chapter ni pakai untuk buat satu tukar daripada non-linear relation kepada linear relation. So itu yang pertama. Cikgu tak nak explain in detail sangat. Benda ni biasa kita pakai dalam physics and chemistry untuk buat principle. Sebab bila kau buat macam ni, kau nak relation macam mana kalau dia tak straight. Bila kita dah tukar kepada macam ni, baru senang kita nak buat relation antara two variables. Right? Okay, kita pergi ke sini. Ini adalah basics, korang perlu tahu. Tapi kalau korang tak tahu, dalam science ada, dan physics ada, dan chemistry ada. Properties of line of best fit ataupun best fit straight line. Okay. Bila kita nak buat ni, it passes through as many points as possible. The number of points on the straight line should be more or less the same on both sides. Okay, ada dua je korang kena ingat. So bila kita nak buat line ni, dia kena lalu point paling banyak kalau boleh. Ataupun dia kena balance ni cikgu tak berapa suka sangat sebab ni dia bagi example. Kat bawah ada dua, kat atas ada satu je. And then dia lalu dua je. 1, 2. Tak berapa okay example ni. Yang ni cikgu ada buat. Tapi kalau kau buat kat atas kertas lagi cantik lah. Yang ni sepatutnya ada 3 Lepas 1 bawah 1 atas. So bagus lah. Kalau kau tak boleh ni, yang ni cikgu, sebab kat sini cikgu kena pakai baris ni Sekejap, ni baris ni. So agak susah sikit lah. Okay, cikgu try buat. First kali kau nak lalu as many points as possible. Okay, kita buat ni. Okay, ni. Okay, kita try. Okay. Kalau kau buat atas kertas senang sikit nak padam benda ni kita pakai bila? Kita pakai dekat paper 2. Mungkin boleh lalu ke semua kecuali yang ni tak boleh lalu. Pandai-pandai lah korang adjust Benda ni yang korang kena buat best fit straight line dekat paper 2. Paper 1 tak perlu sebab dia dah bagi. Alright. Kita akan buat benda ni kat tuition nanti. Tuition pun tak tahu bila boleh buka. Dia cakap minggu depan nak bagi announcement. So okay, kita tunggu minggu depan. Okay, soalan seterusnya, write equations for line of best fit. Okay, ni sebenarnya adalah lebih kepada macam apa cikgu buat tadi dengan korang Tapi ni kena tahu sebab ni adalah basic dia. Kau nak cari equation of straight line, y equal to mx plus c. Okay, kita buat yang ni dulu. So kita nak
buat y equal to mx plus c. Okay, syarat dia bila kau nak buat equation of y equal to mx plus c, first kena ada coordinate. Kena ada coordinates. Daripada coordinates kita kena cari gradient. Daripada gradient kena cari y-intercept. Kalau dah ada y-intercept tak payah. Okay, tapi ni biasanya flow dia. Coordinate, cari gradient, cari y-intercept. Kalau dah ada y-intercept tak perlu lah. So cikgu boleh padam ni. Buat pendek-pendek sikit. Tu buat betul-betul saya. Alright. So baru dekat situ kita nak cari m. Kita nak cari gradient dia m. Yang kat ni ialah m. And then y-intercept adalah dia punya c. Alright. Dekat sini kita dah ada dia punya dekat soalan ni dia dah bagi dia punya y-intercept. Nampak dekat graph dekat y-axis dekat 9. So cikgu tahu lah ini sama dengan c dia equal to 9. Dah tahu lah. Gradient kita tahu lah, kita tak tahu. So kena calculate lah. Macam mana m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. So ni gradient. Ini kena tahu lah coordinate dia sama dengan 0, 9 sebab x dia 0. Kat sini 0 sebab dia located kat sini. So m dia kita calculate. M equal to y2 minus y1. So cikgu buat 9 tolak 1 belakang dengan belakang, depan dengan depan. Tapi direction dia kena sama Okay. 9 tolak 1 tolak dengan 0 tolak 8. So 8 over negative 8. Ni dapat negative 1. Betul lah. Sebab dia turun ke bawah. Mesti lah. Korang kena check benda ni. Jangan kadang-kadang buat careless lah apa. So kita tahu m dia equal to negative 1. Kita substitute balik ke dalam y equal to mx plus c. Y equal to m dia sama dengan negative 1. 1 ni tak payah tulis lah. Kenapa tak payah tulis? Nak tulis pun tak apa. Negative 1x plus c. C dia adalah positive 9. Ini adalah jawapan dia. Ini adalah jawapan kita Tapi pelik lah sebab kau tulis negative 1x Sepatutnya y equal to negative x plus 9. Tu lagi proper. Tapi tulis pun tak salah So sama juga dengan soalan yang ni. Soalan yang ni kita tengok kita tahu ni step yang sama. Korang ikut je. Ni kita tahu ni adalah dia punya x. Y dia adalah 0 dekat line ni. Sepanjang line x-axis y equal to 0. So y equal to mx. Okay, find coordinate. Dah ada 2 coordinate. Daripada 2 coordinates kena cari m. Ni y-intercept pun tak ada. So yang ni tak ada, yang ni pun tak ada. Coordinates ada. Find m Okay, m equal to y2 minus y1. 6 minus 0 over 3 minus 1. So 6 over 2 dapatlah 3. So dia punya y-intercept. Macam mana nak cari y-intercept kalau tak pergi? Kita pakai formula y equal to mx plus c. Okay, y dengan x ni mana kita nak dapat? M dah ada. M equal to 3. Kau boleh pakai antara nak pakai x ataupun y dekat sini atau kat sini. Salah satu. Okay, tak boleh pilih dua-dua. Kalau cikgu ambil yang 1 0 lah sebab dia 0 kan. Senang. Kita ambil yang tu So y dia equal to 0. M dia y ni kita ambil 0. M dia sama dengan 3 yang ni. X dia cikgu ambil 1 kat sini plus c. So 0 equal to 3 plus c. C dia sama dengan negative 3. 3 pindah kiri jadi negative 3 lah. So kita dah ada m dengan c. Baru kita boleh substitute dalam y equal to mx plus c. Y dia sama dengan y. M dia adalah M dia sama dengan 3x plus c. Plus c. C dia adalah negative 3. Tulis dia negative 3. Okay. Itu ada. So kau boleh try yang ni. Kau boleh try yang page-page ni. Ni homework korang. Determine values of variable from. Okay, ni dia nak cari unknown ni. Contohnya. Okay, kita buat kat sebelah. Alright, ni interesting. Okay, cikgu akan tunjuk korang 2 method berbeza yang kita boleh buat soalan ni. Okay, korang pilih lah mana-mana. Tapi try fahamkan dua-dua. Pilih satu pun dah cukup. Method yang pertama, method yang biasa buku akan pakai lah. Alright. Okay, daripada 2 ni kita nak, macam tadi je, main point adalah kita nak cari y equal to mx plus c. Sebab ni adalah
Equation of straight line, persamaan garis lurus. Kalau ada benda ni, kau boleh cari semua benda. Okay. Dekat sini kita ada y-intercept. Tengok dekat ni kita ada C dia. C dia equal to 1. Tengok information apa yang dia bagi. Gradient ada tak? Gradient tak ada. So cari gradient. Gradient kat sini kita boleh dapat daripada 2 koordinat. Tak boleh lah dapat daripada 2 koordinat sebab ni ada K, ada unknown. Jadi incomplete lah kau punya ni. Tapi dekat sini kau ingat, kadang-kadang soalan bagi macam ni, tapi ini kita tahu X dia 0, Y dia 1. So kita boleh cari gradient. M equal to Y2 minus Y1. 3 minus 1 over 3 minus 0 So 2 over 3 dah settle ni. Masukkan dalam equation ni. Y equal to M dia lah 2 over 3 X plus C. C dia tadi apa? C adalah 1 plus 1. Dah settle. Bila dah ada ni, korang dah ada semua benda lah. Okay, kita nak cari K. Ini adalah dia punya X. Ini adalah dia punya Y. Y dia sama dengan K. So masuk balik kat sini dua benda ni. So Y dia kita ganti dengan K. K sama dengan 2 over 3 X. X dia sama dengan 6 tambah 1. So guna kalkulator korang dapat 5. So kita dapat jawapan dia K is equal to 5. Settle. Okay, tu cara pertama. Okay, korang boleh buat macam ni. Settle. Kalau korang tak nak buat macam ni, korang boleh pakai cara kedua. Sama jawapan dia, tapi ni cikgu buat tunjuk soalan lain lah. Soalan sini boleh, ni boleh. Okay, kita pakai soalan bawah. Sebab korang kena tahu, sepanjang line ni gradient dia adalah sama. Ni gradient dia M kat sini dengan kat sini gradient dia sama je. M dia kalau ni 2, M kat atas dia pun mesti 2. Gradient dia, sini sampai sini kan, yang besar kan, pun mesti 2. Tak kisah kau ambil point mana-mana. Okay. So daripada konsep tu, kita boleh buat satu cara yang kita cakap macam ni. M is equal to Y2 minus Y1. Ni formula original dia. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Kalau contoh ni adalah X1 Y1 X2 Y2. So gradient antara dua ni mesti sama dengan gradient antara dua ni. Dua ni kan, gradient dia mesti sama dengan gradient antara dua ni. So kita boleh equalkan benda ni. Equal to ni X3 Y3 So Y3 minus Y2 over X3 minus X2. Alright. So yang ni satu step cuma korang kena substitute saja benda ni. Okay, kita substitute yang ni lah. Itu kali ni cikgu pakai color merah 664. So Y2 cikgu 4 X. Bagi kau nampak tolak dengan ni, tolak ni 4 minus 2 6 minus X 6 minus K. Okay, pening pula buat colour ni. Oh my god. Ni 8, ni 8. Ush. Okay, tu colour purple. So ni tolak dengan ni belakang tolak belakang. Y3 minus Y4. Okay, korang stop, korang buat sendiri benda. 8 minus 4 over 8 minus 6. Uish. 8 minus 6. Okay, sebenarnya pakai satu colour lah, senang. Tak payah pakai dua colour 3 colour. Okay, nampak macam confusing, tapi sebenarnya korang simplify lah. 4 minus 2 dapat 2. Ni 6 minus K dapat 6 minus K. Ni dapat 4 over 2. Simplify 4 divided by 2 dapat 2. So yang kita tinggal 6 minus K equal to 2. 6 minus K pindah ke sebelah kanan jadi times So 2 equal to 2. 6 minus K. Ni algebra pusing-pusing. Kau dapat 1. Okay, dapat 5 Okay. Ni 2 yang cikgu pindah ke kiri jadi bahagi 2 divided by 2. 1 equal to 6 minus K. Ni pindah sini, ni pindah sini. So K is equal to 5. Kau buat sendiri lah algebra. Cikgu malas nak explain. Alright, so ikut korang pakai method pertama atau method kedua. Bagi cikgu method pertama lagi penting daripada method kedua. Sebab method kedua yang agak spesifik. Korang boleh pakai kalau dia bagi macam ni. Kalau yang ni
Ni lah general. Banyak buku pun tunjuk cara method 1. Tapi suka hati korang lah. Okay, kalau yang ni lagi senang sebab dia dah bagi equation of straight line. Kalau soalan yang bagi equation of straight line, maksudnya korang dah tak payah buat kerja. Dia dah buat untuk korang. Okay, kita just masukkan ni lah dia punya X, this is Y. Okay, dah record berapa lama? Okay, sorry. Cikgu tak tahu cikgu dah record berapa lama. Okay. Okay, kita masukkan damai. Ini adalah Y is equal to 3, 3 is equal to 2x, x is equal to k minus 3. So 3 equal to 2k minus 3. Apa benda? So ni 6, 2k, k equal to 6 divided by 2 which is equal to 3. Dapat jawapan. Tapi tu algebra je. Okay, so kalau macam ni tak ada masalah, korang boleh buat Okay, next page. Ni buat semua homework korang, buat semua. Kita akan buat kelas live hari Ahad. Bukan Sabtu Ahad malam pukul 8. Sabtu ada hal. Alright, yang ni penting untuk paper 2. Paper 1 biasa-biasa, tak penting sangat untuk ini. Tapi korang kena faham ni sangat-sangat penting. So basically apa yang dia buat kat sini adalah dia nak tukarkan non-linear. Non-linear macam dia tulis kat atas ni non-linear. Kenapa? Sebab ni adalah, kalau korang tengok ni adalah x square. X square adalah quadratic. Quadratic graph dia mana? Straight. Graph dia adalah parabolic. So non-linear tu. So dia tukar kepada bentuk yang straight. Korang mesti pelik apa benda ni kan. Tapi bila korang buat dekat paper tu baru korang nampak Kalau korang tengok kat sini memang tak nampak. Macam kat sini, ni adalah non-linear sebab ni ada power, ada exponential ataupun ni adalah graph untuk log Tapi bila kita tukar macam ni, kita akan dapat nanti bila buat kat paper tu kau nampak dia adalah straight line. Okay. Kalau tak percaya tunggu nanti. Sekarang kita nak buat benda ni. Okay, ni agak confusing. So relax dulu. Yang untuk example A kau tak akan faham ya. So jangan kelang kabut Yang ni adalah kita punya, dah tak payah buat kerja. Okay, ini adalah kita punya big Y. Ini adalah big Y. Ini adalah kita punya big X. Apa big Y, big X ni? Okay, big Y, big X ni adalah basically labeling Kita still pakai Y equal to MX plus C. Tapi sekarang dia tulis kat ni big Y, big X. Apa benda? Sebab nanti korang kena buat graf kedua, part C yang kedua. Korang dah tak pakai yang value daripada benda ni. Ini dipanggil small y, small x ataupun normal lah x dengan y. Tapi bila kita buat second graph, itu yang kita panggil dia big X, big Y. Okay, bagi example lah. Contohnya ada graf awal-awal. Ini adalah graf, ni Y, ni X Terdapat graf dia quadratic. So bila kita buat satu lagi graf yang baru, contohnya ini adalah graf Y over X, ini adalah 1 over X. Ini dipanggil sebagai graf yang baru, second graph. Sebab tu dia disebutkan sebagai big Y. Y axis yang baru apa nama dia? Y over X. Ni X axis yang baru 1 over X. Okay? Tak faham juga, korang tunggu explanation untuk paper 2 baru boleh faham. Okay, linear form dia apa-apa yang depan X ni adalah dia punya gradient So ni adalah dia punya M, ini adalah dia punya C. So linear form dalam case ni adalah sama, Y square equal to AX plus B. So big Y kita adalah Y square. Big X kita adalah X. M dia sama dengan A. Y-intercept dia adalah B. Y-intercept ni dia mesti tak boleh ada apa-apa Tak boleh ada variable sebelah dia. Gradient memang kena ada sebelah dia, mesti kena ada X ataupun kena ada variable. Okay, tu jawapan dia. Tengok dulu example lain baru korang boleh relate. Kat sini macam atas ni tak payah buat kerja kan. So why not yang bawah kita just label je, tak payah buat kerja pun. Tak boleh. Sebab kalau control label, ni adalah korang punya big Y, ni adalah big X, still okay, tak ada masalah. Big X boleh jadi X square. Okay, kita punya M, A, tak ada masalah.
Tapi kita punya C kita ada ni, ada variable kat sebelah ni. So tak boleh lah. So yang ni boleh, ni boleh, ni boleh, tapi ni tak boleh. Sebab dekat C korang ada X. Oops. Ada X So tak valid. Korang kena ubah sikit equation ni. So macam ni kita nak ubah. Okay, equation ni kita nak ubah. Jap. Okay, jap So untuk yang B benda ni B. Okay, untuk B kita nak divide everything by X. Tengok apa jadi bila kita divide everything by X. Ni divide by X, ni divide by X, ni divide by X. Okay, apa jadi? So yang Y over X equal to, ni square ni potong dengan X So jadi AX plus ni potong-potong ni jadi plus B. So dekat sini nampak apa yang special? Yang special ini ialah kita punya Y, big Y kita. Ini ialah kita punya big X. Okay, ini ialah kita punya gradient. Tak ada masalah kat situ. Gradient kita. Ini ialah kita punya y-intercept. Nampak dekat sini y-intercept tak ada benda kacau kat sebelah kanan. Tak ada variable. So, jawapan dia ini ialah y over x. X dia sama dengan x juga. Gradient dia sama. Gradient adalah yang sebelah ni lah. So, kita punya A. Y-intercept kita adalah B. Alright, itu ada. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Dekat sini. Tengok apa masalah dia. Masalah dia dekat sini ada A pula kat atas tu. So apa cikgu buat? Cikgu divide everything by A. Divide by A, divide by A, divide by A. So apa kita dapat? Ni potong-potong. Bila A divide by A, dia jadi 1. So jangan lupa dia lah. Ni cikgu padam. Jadi 1 So 1 over Y equal to B over AX plus 1 divided by A, 1 over A. Tapi masalah sikit Masalah bukan apa dari segi tulisan ni. Kalau boleh cikgu nak korang tulis macam ni. 1 over Y equal to, kita nak asingkan X ni daripada fraction ni. 1 over Y equal to B over A times 1 over X. Boleh tak kita asingkan macam ni? Boleh sebab kalau cikgu darab dua fraction ni dia akan jadi macam atas. B times 1 equal to B, A darab X. So dia sama je sebenarnya. Cuma cikgu nak asingkan dia. Plus 1 over A. Okay, sama je. Exactly sama. Atas bawah yang sama. Kecuali kat sini. Kenapa cikgu nak asingkan? Okay, sebab benda ni. Tengok, ni adalah cikgu punya big Y. Inilah cikgu punya big X. Okay. Ini depan big X ni adalah dia punya gradient lah. Gradient. Lepas tu yang kat sini adalah dia punya y-intercept. So bila kita nak tulis kat ni, kita punya big Y adalah 1 over Y. Big X kita 1 over X. Kita punya gradient adalah B over A. Y-intercept 1 over A. Itu lah jawapannya. Okay. Boleh? So cikgu padam dulu ni Kalau tak, korang pause video, buat dulu. Okay, next. Cikgu nak buat example E. Example E nampak macam susah sikit. So kita buat E. So kat sini kalau kita nak hilangkan benda ni, ada dua cara kita boleh buat. Okay. First, cikgu nak divide everything by square root of X. Okay, maksudnya ni divide by square root of X, divide by square root of X. Ni pun divide by square root of X Tapi bila divide kat square root of X, duduk kat bawah. So dia macam times kat bawah tu je. Okay. So bila kita simplify, dia jadi Y over square root of X equal to, ni potong lah. So tinggal 3 je. Tambah 5 over square root of X darab dengan square root of X jadi X je. Korang tak percaya, tulis dekat kalkulator korang square root of 5 times square root of 5 jadi 5
Kenapa? Okay, kenapa pula? Aduh. Okay, kita tahu square root of x sama dengan x to the power of 1 over 2. So, basically x power 1 over 2 times x to the power 1 over 2 kan times become plus. 1 over 2 plus 1 over 2 jadi 1 lah. So, which is equal to apa-apa power of 1 jadi x. Okay. Jadi benda tu boleh. Okay. So, ini ada. So, kita dah settle lah kat ni. Settle lah. So, this is kita punya y, big y over square root of x. This is, ni jaga-jaga. Jangan tulis x je kat sini. Kau kena tulis 1 over x. Ingat sebab dia duduk kat bawah. Jangan tulis x je, salah. 1 over x. Kalau tak tahu, split lah macam cikgu buat atas ni. Lepas tu, split lah macam ni. Ni kena jaga-jaga. Aduh. Ini, kita sepatutnya tulis macam ni. Sebab nanti kau tak nampak M dia mana cikgu. Okay, M dia kat sini. Ni yang kena jaga. M dia kat sini Kalau kita tulis macam ni, y equal to square root of x equal to 3 plus 5 times dengan 1 over x. Sama tak ni dengan atas ni? Sama je. 5 bila kita darab jadi macam tu lah. So baru kau nampak M dia. M dia lah yang kat sini. Ni M dia. Ini adalah dia punya yang tak ada apa-apa kat belakang. Ni of course lah C. So dalam kes ni dia terbalik lah. Sepatutnya biasanya M dulu. Tapi tak ada masalah pun. So M dia lah equal to 5. C dia equal to 3. Okay. So tu lah jawapan dia. Ada cara lain. Tapi cikgu nak configure out sendiri lah. Cara kedua. Ni cara pertama. Cara kedua, kita times everything by square root of x. Ni darab dengan square root of x. Ni darab dengan square root of x. Ni darab dengan square root of x. Apa jadi? Ni akan hilang Dia akan jadi square root of x y. Square root of x times square root of x. Tadi cikgu dah beritahu korang. Dapat x 3x plus 5 saja. Sebab ni darab kan. Square root of x atas bawah ni dia akan potong lah. So ni mungkin lagi senang sekali korang lah. Tapi cikgu nak cakap ada dua cara lah. Okay, yang f ni kena pakai logarithm. Kita try buat f. Ni yang last sekali. Untuk hari ni kita buat f. Sebab bila dia melekat macam ni, memang tak ada cara lain Korang kena pakai log juga. First, cikgu tambahkan log kiri kanan. So log y equal to log abx. Ni maksudnya chapter log korang dah kena bagus lah. So kita tahu log kalau dia dekat-dekat macam ni, kita boleh split dengan dia. Dia jadi plus So log y equal to log a plus log b to the power of x. Kita boleh split dengan dia. Ni adalah salah satu daripada law of logarithm. X ni kita boleh turunkan ke bawah kat sini. So jadi log y equal to log a plus x log b. Sekarang dah settle. Ini adalah kita punya big Y. Semua log Y tu adalah big Y kita. Cikgu tengok X dulu. Ini adalah kita punya X. Gradient dia, jangan tengok kat depan tak ada apa-apa. Dia bukan 1. Ini gradient dia. Sebab ni relation dia darab 2 ni. So nampak je. So kita punya gradient adalah log B Ini adalah kita punya C. Okay. So ni ada cikgu punya gradient untuk soalan ni sama dengan log B. Cikgu punya y-intercept log A. Yang ni kena isi lah. Kita punya x ni sama dengan x lagi. Y kita sama dengan log Y. Alright, tapi apa yang cikgu nak korang tengok kat sini? Apa yang hasil kita Tengok dekat sini. Apa yang kita dah buat. Macam mana korang tengok jawapan korang betul tak? Nampak dekat semua yang M dengan C. M dengan C ialah must be constant. Atau mesti pemalar. Gradient, kalau dah gradient dekat graf berdua, sepanjang graf pun mesti ada 2. Tak boleh aja 3, 5, 10 tukar-tukar. Y-intercept pun mesti ada cross kat satu tempat. Macam dia cross kat 3 tadi kan. Dia mesti cross kat 3 je sepanjang line tu. Nampak semua value ni adalah constant. Macam B over A. B ni contoh 5. A adalah 3. 5/3 adalah nombor yang constant. Ni constant, ni constant. Tak ada X dengan Y pun kat sini. Kalau ada X dengan Y dekat kau punya M dengan C, confirm salah. Kita tengok dekat sebelah ni pula Dekat sebelah jawapan lagi satu
Nampak ni adalah variable. So dekat sini semua variable lah. 1 over x. Memang 1 ni constant, tapi 1 over x berubah. So value dia still lagi variable. So itu lah cikgu nak cakap. Dekat big Y dengan big X ni mesti variable. Kalau ada constant tu kurang sikit jawapan korang. Okay. So yang ni kita akan buat nanti dekat kelas online. Macam nak jawab paper ni, soalan-soalan bagi paper 1, paper 2 lah. Alright. So make sure korang fahamkan dulu, siapkan semua. Yang ni kena buat, yang ni kena buat, yang ni kena buat, ni kena buat, ni atas sampai bawah kena buat. Okay. Lepas tu baru malam nanti, malam Ahad pukul 8 kita akan buat yang ni, live session. Macam mana kita nak jawab soalan-soalan ni, and then kita akan buat pasir terus lah. Alright, paper tu kita tak akan buat lagi. Paper tu kita akan buat kat tuition lah, bagi korang nampak Tapi ni jangan risau, ni chapter ni free marks. Kena buat graf lah. Okay, ni cikgu buat example tadi, tapi tengok tu. Okay, so itu saja. Ada apa-apa boleh tanya cikgu. Bye.